الرحيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله. Kat mana kita berhenti? Qala al-musannif rahimahullah, dan berkata rahimahullah, dan telah berkata oleh al-musannif, iaitu Tuan Syekh Daud Al-Fatani kita rahimahullah, wa sammaituha sulamal mubtadi, wa sammaituha sulamal mubtadi fi ma'rifati tariqatil muhtadi, tariqatil muhtadi. Artinya, aku namakan dia Sulamal Mubtadi. Aku namakan dia tu yakni risalah ini. Ini risalah aku letak nama Sulamal Mubtadi. Jadi matan, kitab matan, hak dalam bracket tu kitab matan, namanya Sulamal Mubtadi. Pada membicarakan jalan orang yang dapat petunjuk, fi ma'rifati tariqatil muhtadi tu, ini makna dia. Yang adalah Sulamal Mubtadi ni ialah pada nak menyatakan, dia kitab tu nak nyatakan kepada kita berkenaan jalan orang yang dapat petunjuk. Nak cerita tentang apa diakah jalan orang yang mendapat hidayah daripada Allah. Orang yang dapat petunjuk daripada Allah ni, apakah jalan yang dia lalui? Kita lah kan yang memperoleh hidayah petunjuk daripada Allah. Jalan hak macam mana yang kita nak lalui, yang kita nak ikut? Baik. Yakni, saat lagi dia akan huraikan perkataan ni. Telah menamakan musannif. Kalau kata musannif, maksudnya Tuan Syekh Daud Al-Fatani kita. Jadi Tuan Al-Musannif, dia telah menamakan rencananya ini. Rencana tu maksudnya karangan. Dia panggil rencana. Karangan. Karangannya, karangan musannif ini dengan namanya Tangga bagi orang yang memulai belajar. Sulamal Mubtadi tu, sulam tu erti dia tangga. Balik rumah saat lagi cari tangga tak jumpa, tanya mereka, hei, apa letak tak mana sulam? Erti dah sepatah bahasa Arab. Kan, tangga duk naik tu.
Bahasa Arabnya sulam. Baik. Sajalah buat lawak nampak mengantuk sangat. Jadi nama dia dengan nama tangga bagi orang yang memulai belajar tu tariqatil apa tadinya al-mubtadi. Al-mubtadi ni artinya orang hak baru mula mengaji. Jadi dia tujukan kitab dia kepada mereka-mereka yang masih baru hak belajar ilmu agama ni, yang masih baru lagi, kan, tak pandai mana lagi, tak reti mana lagi. Dia nak tuju khas kitab dia ni kepada kita ni lah. Itu dia panggil al-mubtadi bahasa Arabnya. Terjemahan dia orang hak baru belajar, hak baru dua bertaktih orang panggil. Baru nak belajar berjalan, tak pandai lagi nak berjalan, baru dua belajar cara nak berjalan. Umpamanya lagu tu. Habis tang situ. Kerana dengan karangan ini dapat sampai kepada karangan yang besar lagi daripada ini. Pasal apa Tuan Syekh Daud kita, dia buh nama kitab dia ni Sulam, tangga. Apa munasabah dia kita yang baru mengaji dengan tangga ni? Nak cari munasabah dia. Apa kena mengena kita yang baru belajar kena beli tangga ke macam mana? Nak abang maksudnya lagu tu. Kerana tu elat lah. Elat menamakan musannif rencananya ini dengan tangga ni kerana dengan karangan ini. Inilah hak nama dia Sulamul Mubtadi ni, karangan Tuan Syekh Daud Al-Fatani kita, ialah dapat sampai kepada karangan yang lebih besar lagi dari ini, dari karangan ini. Itu maksud dia tangga. Bukan suruh pergi beli tangga. Hawa kata baru mengaji, dia suruh pergi beli tangga, kan? Bukan. Nak ceritanya kitab dia yang dipanggil nama Sulam ni diumpamakan seperti anak tangga. Apa yang ada pada tangga? Tangga ni untuk kita sampai ke suatu tempat yang lain, kan? Kita nak naik atas bumbung rumah, bumbung tirih, tak sampai, nak tinggi sangat bumbung ni. Kita cari tangga sandak lah. Lepas tu kita pun naik atas tangga tu, jalan meniti setiap anak tangga. Jalan nak pi atas bumbung, jalan kita nak sampai pi ke atas bumbung, nak tampung ke, nak salin bumbung lain ke, macam mana ke, kan? Itulah maksud dia tangga yang dimaksudkan di sini. Jadi maksudnya Al-Musannif membangsakan kitab dia ni seperti anak tangga tu lah. Maksudnya kalau kata kita ni baru mengaji, elok sangatlah mengaji kitab karangan dia ni. Pasal dengan kita mengaji kitab karangan dia ni, jadi satu tangga untuk kita boleh sampai pergi mengaji kitab lain yang lebih besar lagi. Dia ada kitab rendah, ada kitab tinggi. Kita tu kena lompat pergi mengaji kitab tinggi, tak boleh, tak padan dengan kita, sekali lagi tiba-tiba mereng lagu tu je. Dia mengaji tasawuf, tu dia punya tinggi ilmu tasawuf dia, kan? Tapi lama-lama mereng lagu tu je, kan? Telah mula pun tak lagi,
Terus nak pergi lompat mengaji ilmu hak tinggi yang payah tak sampai di akal lagi tu. Nak fikir tak padan, budak lagi. Hak benda yang dia mengaji, hak orang tua duk mengaji. Kita tu budak setakat mana ya fikiran dia? Mampukah nak berfikir serupa orang tua berfikir? Tak mampu. Tu dia suruh ikut step by step. Orang putih kata mengaji ni ada cara dia, aturan dia, bukan main terkam sehari tak boleh manfaat apa. Dari dapat manfaat tiba-tiba timbul mudarat. Salah tang ni tu maksud dia, maksud dengan tangga tak saat ni. Lepas tu sambung lagi, yang adalah rencananya ini mengandungkan kenyataan rupa ibadat orang yang dapat petunjukkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dalam kitab Sulamil Muqtadi Al-Musannif ini, yang adalah rencananya Al-Musannif ini, maksud rencana tu yakni risalah ini tadi, kitab kecil ini ialah mengandungkan, yakni mengandungi. Ni kata bahasa lama ni, payahlah aku nak faham. Kan? Payahlah nak buat lagu mana lagi kalau kata payah. Kan? Kita cuba permudahkan. Kalau bahasa kita selalu bercakap, kita kata apa? Mengandungi. Hak tu je lah reti dia. Yang mana risalah ini ada mengandungi kenyataan, ada mengandungi perbincangan, perbahasan, keterangan. Tu maksudnya kenyataan. Keterangan tentang apa? Tentang rupa ibadat bagi orang yang dapat petunjukkan, dapat hidayah lah maksudnya petunjukkan tu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya orang yang mendapat hidayah Allah, dia mesti berbuat ibadat. Tentu dia akan berbuat ibadat. Jadi yang dia nak sebut dekat kita ni rupa ibadat yang dilakukan oleh orang-orang yang mendapat hidayah Allah. Tu sembahyang, puasa, zakat, haji. Amalan ni amalan yang orang boleh hidayah buat. Kita yang dapat hidayah daripada Allah, tentu kita akan sembahyang. Sembahyang fardunya, sembahyang sunatnya. Dia nak cerita hak tu lah kitab dia. Nak cerita tentang sembahyang, rukun syarat-syaratnya apa, rukun sembahyang tu apa yang membatalkan sembahyang, sunat-sunatnya apa, makruhnya apa. Tu rupa ibadat yang dilakukan oleh orang-orang boleh hidayah. Orang yang tak boleh hidayah Allah, mana ada mereka sembahyang? Mana ada mereka pergi Mekah buat ibadat haji kalau tak boleh hidayah daripada Allah? Mana ada mereka puasa? Itulah maksud dia. Lepas tu sambung lagi, dengan hidayahnya, hidayah Allah, dapat petunjuk ni dengan hidayah petunjuk daripada Allah. Yang beri hidayah tu ialah Allah. Siapa yang boleh hidayah, dia tak sesat lah. Tu yang nak sangat hidayah Allah Ta'ala ni. Siapa dapat hidayah kurniaan daripada Allah, pasti dia takkan sesat. Lawan boleh petunjuk ialah sesat lah, sesat jalan. Tak boleh petunjuk, tak tahu apa hala, tak tahu mana hala.
ikut dan hidup makan tidur mayang dak puasa dak lintas lalu tepi rumah depa ni tiap-tiap kali lalu duk bawa sak rokok. Ya lemah sungguh bulan puasa ni kan. Beratlah kalau macam tu. Dengan sembahyangnya tak cara ambil tahu, dengan puasa pun tak peduli kan, nak jadi orang macam mana pun tak tahulah kan. Tapi jangan tu kalau panggil kenduri tapi cor muka dengan kita, haru juga kan. Depa kata tak bermasyarakat. Kenal ke hang ni mayang dak puasa dak meluat nak pergi makan kenduri, nak ra'i apa orang lagu macam ni kan. Dengan Tuhan pun hang lawan, mayang dak apa dak tu lawan Tuhan lah tu kan. Tambah kenduri kendara panggil sangat kan. Lepas tu kita duk buat ketegang tak mau pi lagi, cari pasal dengan kita, marahlah, tak puas hatilah, berdosalah pasal tak pi makan kenduri. Dah lah dengan keugiran dia, sakit pala-pala nak telan nasi pun tak lepas kan. Jadi susah. Yang kata hidup di akhir zaman ni macam tu lah kita jumpa kan. Tak peduli dah soal amal ibadat ni, tak takut dengan Allah Ta'ala, tak rasa malu langsung dengan makhluk ni kan. Tak malu. Hari tu pergi kedai tayar cerita bila adalah problem tentang dia punya tempat cucuk bubuh angin tu. Kita pun betul masuklah kedai dia tak tahulah perasaan tak perasaan dengan kita pun tak pernah perasaan dengan dia. Dalam kedai tu ada peti air, buka pintu peti air tu, ambil ayat mineral lah. Air sejuk bro togok depan kita. Siang hari pukul 1 tu, lebih kurang pukul 1. Allahu Akbar. Itu kata anak Melayu lah, depan orang ramai, tak ada malu langsung dah. Tu cerita tajuk puasa dengan Allah Ta'ala. Nak takut tak tahu. Kalau takut takkan nak buka puasa. Bukan kerja teruk apa, kerja dalam kedai tayar tu kan. Kau nak bagi alasan sebab kerja teruk lah, darurat lah, mohong boleh lah kan. Baik, kita pun tak kata apa tak kerti nak kata apa kan. Baik, cerita tajuk puasa tu lah kan di bulan Ramadan ni. Lepas tu habis tahun tu, baru ni hari apa balik mengajak di mana baru ni hak lah nak mengajak tu singgah kedai tayar Ustaz. Lepas tu tak apalah, baca balik. Lepas tu katanya lagi al-musannif, kemudian berkata rahimahullah, seterusnya kemudian berkatalah oleh al-musannif rahimahullah, mudah saja yang tadi tu, wa arjullahal karima ay yaj'alahu nafi'an li'awamil muslimina. Dan anda baca pelan-pelan, cepat-cepat berbaris tu. Wa khalisan liwajahihi wa zakhiratan li yawma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salimin. Dia ambil sikit ayat Al-Quran, dia jadikan khutbah kitab dia. Baik, artinya apa arti, tengok apa arti dia. Dan aku harapkan Allah, doa daripada Tuan Syekh Daud Al-Fataninya, dan aku harapkan akan Allah. Dia dah berdoa, aku haraplah Allah Ta'ala, Tuhan yang amat murah. Allah Ta'ala dia Tuhan yang amat murah, sungguh tak bakhil, tak kedekut
Apa yang kita minta dia bagi, tak minta pun dia bagi. Tuhan ni kan, hak banyak hak kita duk boleh selama ni, kah kita duk minta ke atau tak minta? Kan, ada yang kita minta Tuhan bagi, makbul doa kita. Hak tak minta pun banyak kita boleh ni, Allah Ta'ala bagi. Tu murahnya, tak ada bakhil kedekut dengan rahmat dia kan. Kita aja bakhil kedekut kan, berkira. Baik, lepas tu sambung lagi, yang mana apa yang aku harapkan dari Allah, bahawa dijadikan dia tu sulamal mubtadi, bahawa dijadikan akan kitab sulam dia ni dapat memberi manfaat bagi segala orang awam, yakni arti awam kebanyakan, ini kebanyakan orang, kebanyakan manusia. Jadi doa dari Al-Musannif dok pohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kitab karangan dia Sulamul Mubtadi ini satu kitab yang orang ramai ambil manfaat dengan kitab karangan dia. Kepada yang ada ilmu kan, dia mengajak kitab ni. Kepada yang kurang ilmunya, dia belajar, dia mengaji, dapatlah ambil manfaat daripada isi kandungan dalam kitab ni. Tu tawaduknya, tu doa dia. Tak ada doa minta nak dapat duit banyak tu, duit banyak ni, tak ada. Kita zaman duit ni, sikit-sikit bergerak geri kita dengan duit. Ulama-ulama dia tunjuk contoh kat kita kan, ikhlas sungguh dia dengan Allah Ta'ala, tak ada harapan dia kan, melainkan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kitab dia ni dapat diambil manfaat oleh kita semua, oleh kebanyakan kita. Ngaji, lepas tu boleh ilmu dapat ilmu, kita reti, kita faham, kita amalkan ilmu kita. Itulah maksud dianya. Baik, jadi segala orang awam, yakni kebanyakan muslimin. Orang-orang kebanyakan ni orang hak baru belajar lah, kebanyakannya orang ibtidai lagi lah. Dan aku harap lagi, sambung lagi, apa doa harapan dari Tuan Syekh Daudnya kan, orang-orang tawaduk begini selalunya kitab-kitab karangan mereka ni penuh dengan keberkatan, berkat sungguh. Berkat ke anak-anak tak makan lah. Kan? Ni berapa ratus tahun kita pun tak tahu umur kitab ni dengan umur karangan, dengan umur Tuan Syekh Daud kita ni kan. Tak habis-habis ada juga, masih ada lagi orang nak mengaji kitab dia kan. Payah-payah nak faham tulisan Jawi lama pun ada lagi kan. Orang nak belajar, orang nak mengajar kan. Itu contoh, tak makan di anai-anai, tak usah kata makan di masa. Contohnya kayu tu punya lama, rumah tua kan, anai-anai segan nak makan, tak makan. Itu contoh berkat dia tu bertambah, bertahan, tak hilang, tak binasa. Berkat kan. Ni tak dah lama mana, tengok-tengok lah, relai dah kayu kan. Bilang-bilang baru 3 tahun je buat rumah, nak kena salin lain dah, bumbung nak runtuh dah. Habis makan kanan-anai. Itu contoh maksud tak ada berkat. Baik, tak apalah. Lepas tu katanya lagi Al-Musannif, dan aku harap bahawa dapat bagiku ikhlas. Tu dia, duk berdoa sangat-sangat, minta kepada Allah, Allah Ta'ala jadikan diri dia ikhlas. Sifat dia tu ialah sifat ikhlas kepada Allah, tak ada riak lah.
Nah, lawan ikhlasnya apa dia? Nah, lawan ikhlasnya ialah riya. Nah, nak tunjuk-tunjuk. Kalau kita bahasakan mudah nak faham riya ni, nak menunjuk kepandaian, nak tunjuk ilmu. Kan, mulut dia tu wallahu alam situ. Bukan sebab dia tu tak reti. Kan, tapi sifat tawaduk dia, sifat rendah diri dia. Kan, tak ada lah kata nak tunjuk dia pandai ke, orang duk puji, ustaz ni hebat sungguh, pandai sungguh berkata-kata. Kan, pandai sungguh ilmunya. Jawab kita wallahu a'lam. Siapa kata kita pandai, kita jawab Allah lagi pandai. Kalau kita orang kata, oh kamu ni mulia, ikutlah apa dia kata kita mulia tu, kita jawab Allah lebih mulia. Kalau kita orang kata, oh hang kaya, hang kaya, jawab Allah lagi kaya. Mati buang tentu. Sehari takut lupa hak Tuhan, kena puji sikit kan, satu macam dah kita ni. Orang puji kata pandainya, memang aku pandai. Kan, susah. Sehari dia kena buah ujub lah, dia kena buah takabur lah. Ini contohnya riak, menunjuk kepandaian orang panggil. Kan, jangan. Tu sifat kita kena ada. Apa orang kata lebih tang kita, tak ada lebih mana, Allah lebih lagi. Kan, bulan Ramadan ni mulia. Kan, sunat jawab Allah lagi mulia. Jawab aku tu. Kan, baik. Dan suci hati pada keadaan baik. Dan suci hati itu atah pada kata ikhlas. Makna samalah, suci hati, bersih. Nah, suci hati ni maknanya bersih hati aku. Doa minta Allah Ta'ala jadikan hati dia suci, bersih. Tak maulah bagi ada perasaan ujub, perasaan diri hebat ke, kan, berasa pandai ke, berasa mulia ke, berasa lebih itulah, berasa apa yang lebih ikutlah, lebih tak ilmu ke, orang panggil berasa pandai. Kan, berasa kaya ke, kan, berasa lebih ketab lambak ke, dia berasa diri dia kaya. Dah tak ada apa. Semua hak Tuhan belaka. Tak ada apa hak aku. Batang tubuh aku ni pun hak milik Allah. Segala harta benda aku ni pun hak milik Allah, bukan hak aku. Hang je kata kaya, Allah lagi kaya. Mati tang tu. Ni adab kita bercakap. Kan, bukan setakat adab bercakap lah. Kan, kena ada lagu tu dalam diri kita. Itu sifat kita. Nak ajak balik, nak ubah balik. Sebab tu kita bila mengaji ni bagi anak satu cara jalan untuk mengubah diri kita. Nak ubah diri. Kalau dulu perangai tak ketahuan, perangai tak elok, kita dah mula belajar ilmu, kan, kita nak baiki, nak ubah perangai tak elok kita tu. Tu jalan-jalan dia. Baik, lepas tu sambung lagi. Pada keadaan amalan aku ini ialah bagi wajahnya, yakni apa maksud bagi zatnya Allah, yakni kerana Allah tu nak tafsir arti bagi wajahnya. Maksud wajah ni yakni zatnya. Itlaq, min itlaqil juz, tapi naknya kul. Itlaq wajah, tapi naknya yakni zat Allah Ta'ala. Doa minta setiap apa amalan yang al-musannih buat, dia minta Allah Ta'ala jadikan ikhlas diri dia ni pada mengerjakan, pada melakukan apa-apa amal ibadah. Ikhlas ni susah. Kan, kalau tak ada, kena berdoa minta dengan Allah Ta'ala. Semua nak kena ada ikhlas. Mengajar nak kena ada ikhlas. Mengaji pun, keluar rumah nak pergi mengaji pun kena ada ikhlas.
Kan? Jangan keluar pasal nak tunjuk kata aku ni orang mengaji ilmu. Kan? Lepas tu tengok orang tak mengaji, jegih mata. Rasa hebatlah kita tu pasal kita ada ilmu. Rasa hina lah orang tu pasal dia tak ada ilmu. Kan? Jangan salah faham macam tu. Tak betul. Dia tak mau mengaji, kita ajak dia mengaji. Tak mau mengaji, tak ada arah lah. Kan? Kita pergi mengaji. Niat dalam hati bagi betul. Ikhlas ni niat bagi kena kerana Allah, nak cari redha Allah. Kerana Allah tu kerana nak cari mardatillah. Aku hidup aku nak cari redha Allah aja. Aku nak keredaan Allah. Dapat satu redha Allah ni cukup dah kita sebenarnya syurga dah. Tak ada redha Allah ni nak masuk syurga kat mana? Allah murka kita, boleh masuk syurga? Orang yang dimurkai Allah tak boleh. Baik. Lepas tu semata-mata, jadi bagi wajahnya semata-mata kerana Allah. Kalau bahasa kitanya, dan tiada memandang kepada yang lain daripada Allah. Yang memandang tu yakni hati, fa'il kembali kepada hati. Ni hak syarih pula. Dan tiada memandang yakni oleh hati. Tidak memandang kepada suatu yang lain daripada Allah. Apa pun kita buat, matlamat kitanya nak cari keredaan Allah. Jangan duk pandang kepada yang selain daripada Allah. Hati tu nak pandang pujian orang. Contohnya pujian, kan, nak supaya orang memuji, puja dia, kan. Itu dia pandangnya. Kan? Ada, kita bukan buat ibadat supaya orang puji kita. Kan? Duk semayang, puasa ni, duk mengaji, duk mengajar, bukan. Ikhlas. Tanggungjawab kita tak ada ilmu, kena mengaji. Tanggungjawab orang yang ada ilmu, pergi mengajar. Kan? Itu pun kalau ada orang nak mengaji dengan dia. Tak ada, duduk di rumah, tak payah mengajar. Kan? Itu cara-cara nak mengajar lah. Kan? Apa kerja pun kita buat, ikutlah. Kan? Itu contohlah. Ialah kerana Allah. Allah perintah kita, suruh buat, suruh tuntut ilmu. Kerana nak mengamalkan dengan perintahan Allah dan Rasul, maka kita pergi belajar. Mudah-mudahan Allah redha aku dengan kerja amal ibadat aku ni. Situ duduk dia. Kita apa pun, kan? Ikhlas ni penting sangat. Jangan tak ada ikhlas lah. Ikhlas lah. Ubah baiki niat. Kalau ada terdetik hati duk pandang hak tu, duk pandang hak ni yang selain daripada Allah tadi, tak sah. Baiki, ubah betul balik. Kan? Lawan balik hati kita yang nak kepada makhluk ni. Nak Tuhan, kita nak mardatillah, nak keredaan Allah. Baik. Dan lagi aku harapkan, sambung lagi, apa lagi katanya al-musannif, dan lagi aku harapkan, yakni daripada Allah, bahawa dijadikan dia tu sulamal mubtadi tadi, dijadikan akan kitab sulamul mubtadi, pertaruhan bagi diriku pada hari kiamat. Pertaruhan ni kita panggil bahasa kita bekalan, simpanan, bekai simpanan. Taruh letak, taruh simpan. Esok ni simpanan kita esok akan dibuka di negeri akhirah. Apa yang kita taruh hari ni untuk hari kiamat. Pengarang-pengarang kitab contohnya seperti Al-Musannif, kan, dia pun kerja dia pun mengarang kitab. Mengarang kitab tu satu ibadat dia kepada Allah.
Oi, boleh pahala besar karang kitab ni kalau kata kita orang alim lah. Kan? Kalau kita ada ilmu, karang kitab. Lepas tu orang duk guna pula kitab kita duk mengaji. Oi, daripada hasil karangan kita tadi, kita menyampaikan perkara baik kepada orang. Orang berbuat baik kerana kita. Orang jadi baik pasal kerana kita. Kan? Orang boleh ilmu pasal kita tunjuk, ajak dia ilmu. Oh, orang yang menunjuk di atas benda baik tu, kan, dia pun juga masuk syurga. Nah, ni pertaruhan dia, bekalan nak mati orang panggil. Nah, jadi al-musannif dia duk harapkan kitab dia karang ni, nah, sebagai satu pertaruhan, bekalan kita panggil, simpanan untuk diri dia di negeri akhirah. Kan? Mudah-mudahan dengan simpanan bekalan ni dapatlah, cukuplah, boleh buat modal lah untuk membeli syurga, untuk bayar harga syurga. Oh, nak masuk syurga dia ada harga dia. Bukan boleh masuk syurga mudah-mudah begitu. Kan? Ada harga dia. Banyak kita nak kena melabur, kan, untuk kita boleh dapat masuk syurga. Ini pelaburan akhirat dia. Karang kita ni pula kita duk melabur apa untuk mati esok. Fikirlah, kan, kita pun nak juga ada simpanan kita di negeri akhirat. Atas dunia simpan duit dalam bank tu tak apalah, tu pelaburan bangsa dunia. Kan, kita esok dah mari tua tak kerja, sakit ke apa nak guna, tu manfaat kita ambil di dunia. Hak bangsa akhirat, bangsa pelaburan akhirah. Kan, hak bang saham-saham ni untuk dunia je lah, tak sampai akhirat dah. Kan, jadi fikir tengok apa yang kita dah simpan bekalan untuk kita buat, untuk kita gunakan bekalan tersebut di negeri akhirat esok. Kan, sedekah kita mananya, kan, contohnya duit ringgit kita ni lah, misal contoh. Hak kita duk makan, hak kita duk minum, hak mereka duk makan, habis gitu je. Kan, tapi hak betul hak kitanya, hak kita bagi dekat orang, hak kita wakafkan, hak kita sedekahkan. Kan, yang kita tolong orang susah, ambil bagi ambil kan, susah sangat, kesian tengok. Kan, malu, kita jadi malu, orang duk merayu-rayu kat kita, kan, minta sekupang dua, pasal tak ada nak makan. Kita patut rasa malu, bukan rasa kesian. Rasa malu lah kalau aku tak bagi ni, tak gamuk lah, sampai begitu sekali dia menjatuhkan ayat muka dia, merayu-rayu dekat kita, hanya nak sekupang dua. Kan, jangan sampai orang merayu lagu tu dekat kita. Kalau kita seronok orang merayu kat kita, kan, seronok tengok teriak orang tu, teriak, kan, berhinakan diri dia, lepas tu baru nak bagi. Jangan lagu tu. Kan, jangan sampai orang yang susah tadi sampai terpaksa dia menghinakan diri dia. Kan, jangan, dah tahu susah bagi, ikhlas, jangan duduk nanti lagi, jangan tunggu-tunggu lagi, sedekah. Itu hak kita esok di akhirat tu contohnya. Ataupun harta wakaf, orang dah buat masjid, mintakan bantuan, derma, wakaf, bagi, tak usah duk fikir banyak tak usah duk rasa nak bagi ke tak, nak bagi ke tak. Kita lorak lagu tu, nak bagi ke tak, sayang duit, takut habis ke macam mana ke, tak nak habis-habis bagilah, sedekahlah, tolonglah. Orang nak buat, ikutlah apa-apa madrasah ke, kan, tempat-tempat pengajian ke, kan, pondok ke, nak buat, nak beli tanah, kan, nak buat tempat pengajian, sponsor lah. Tak nanti banyak, setakat kemampuan kita. Hak ni duk tunggu-tunggu nanti orang habaq ya. Duit tu ada, cuma nak bagi kat siapa tak tahu lagi. Dah kita tahu kata ada orang yang perlu, bagilah. Hak depa nak buat apa tu dah dihabaq dah, nak buat apa kita pun tahu. Kan, mudah-mudahan jadi simpanan buat kita
di negeri hari kiamat, hari akhirat esok. Tak ada apa-apa. Tu contoh nak bagi nampak kan. Nak simpan apa, simpan kan apa yang boleh jadi pelaburan kita mati esok kan. Buat amal ibadat, sembahyang, puasa ni pun dia lah juga zakhirah juga orang panggil. Habis dalam situ. Lepas tu nya lagi, iaitu hari kiamat ni apa dia? Nak cerita hari kiamat. Hari kiamat ni iaitu hari yang tiada memberi manfaat dan gunaan, tak berguna dah, harta dan anak buah. Anak buah tu anak-anak cucu cicit, melainkan barulah memberi manfaat dan berguna amalan yang soleh, melainkan yang berguna esok di negeri akhirat kan. Bukan reta kita banyak mana Tuhan tak tanya, hisap sungguh, hisap sungguh. Reta kita ni banyak mana esok di akhirah akan dihisap. Oh kayanya, kaya tak apalah, kaya banyaknya duit kan, dah panggil kaya tu maksudnya duit banyak, reta banyak, tak apa, halal halal. Kalau yang haram tengoklah lagu mana kan. Tapi mesti tentu akan dihisab, satu-satu akan diperiksa. Yang halalnya, yang haramnya. Halal selamat, tapi kalau yang haram, wa haramuha azabun. Tetapi kalau berjumpa dengan yang haram, celah-celah tu ada duit riba, celah tu ada duit haram. Misalnya duit tipu duit orang kan, duk pakai kereta anak yatim pun ada juga, jelas-jelas tu tanah dia kan. Ada hak jenis penipu pun ada, berkelahi riuh rendah pasal nak beli kawan ke dia. Baik, jawabnya azab. Jumpa dengan azab Allah Ta'ala lah jawabnya. Situ duduknya. Baik, begitu juga anak banyak, isteri pun ada ramai ke, ikutlah kan. Semua tak bermanfaat itu untuk seronok-seronok atas dunia aja, bersuka-suka di dunia saja. Seronoknya duit banyak, seronoknya anak ramai kan, dan tak menang nak kepung kan. Sana sehari lari, sana sehari lari sini kan. Seronoknya Tok Wan duk pesah cucu tu, dia tak main mengaji tu. Seronok lagu tu lah. Sampai tak main mengaji, duk buat apa, sakit ke? Sihat, depa tinggal cucu pula. Depa pergi mana? Depa pergi kerja. Tak apalah, ikut pandai lah kan. Beri apa, peringat dah kan, tegak dah apa yang sebaiknya kita buat. Kalau berasa yang tu yang terbaik, tak ada arah lah nak kata lagu mana lagi kan. Tapi kalau kita fikir, tak sudah aku hidup macam ni kan. Orang lain nak pergi mengaji, boleh ilmu, boleh buat amal ibadat dengan senang Aku duduk jahil situ, duduk boleh penat dengan letih. Sehari pukul 3-4 pagi nak kena mangkit masak ke depa pula, makan sok tuk juga. Hak anak-anak ni lagu tu lah kan. Jadi kalau macam tu punya keadaan, kita kena fikir untuk diri kita lah pula sama kan. Duk tolong fikir ke depa lama dah kan. Nak fikir sama, fikir untuk kita nak mati kan. Nak mati kita tu macam mana ni. Jangan jalan lagu tu, hidup kita itu hidup lagu tu je keadaan dia kan. Tak ada boleh manfaat faedah bangsa akhirat sikit habuk pun. Yang diri kita tu duk rugi situ, duk penat, duk letih. Bukan dah hasut dah. Sehari pergi kata tak bagi belah cucu, bukan kan. Patut padan lah kan. Tengok juga kan. Sampai kita penat, sampai kita sakit kan, kita tolong masak ke mereka kan. Mereka ugut pula kan. Kalau tak belah, kalau kata tak tolong masak tak kan, mereka nak perambat keluar kan. Kita pula tumpang mereka kan. Mereka ugut nak pergi hantar rumah orang tua ke. Penat lagi tu ya kita ni kan. Tengah fikir lagu tu pun letih dah baik. Zaman lah ni seorang ibu melahirkan tuan
Nah, anak dia tu jadi tuan dia. Mak pak ni jadi khadam dia. Zaman akhir zaman ni. Baik, jaga-jagalah. Kan kalau nak terkenal ke kita, kena kelepiak lah. Pandai-pandai lah. Baik, habis tang situ. Jadi kata al-musannifnya lagi, bagi orang yang datang akan Allah dengan hati yang sejahtera, melainkan orang yang soleh. Melainkan amalan yang soleh. Yang mana amalan yang soleh ni? Bagi orang yang datang kepada Allah esok di akhirat, esok berjumpa dengan Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera. Sejahtera dari apa? Daripada syirik dan riak pada amalannya. Tu orang yang selamat sejahtera di akhirat esok. Orang yang beramal amalan yang soleh, yang batin dia tak ada syirik kepada Allah, tak menduakan Allah, dia beriman kepada Allah, dan juga tak ada riak pada apa amalan yang dia buat. Sembahyangnya ikhlas, puasanya ikhlas, pergi Mekah buat umrah, buat ibadat haji ikhlas kerana Allah. Segala-galalah, apa pun amal ibadat yang kita buat, pastikan sunyikan hati kita, bersihkan hati kita daripada memandang, mengharapkan suatu yang selain daripada Allah. Nak Allah, cukup Allah Ta'ala sebagai Tuhan aku. Hanya Allah Ta'ala sajalah Tuhan aku, ya Allah. Lagu tu kitanya buat ibadat. Apa ibadat tak kira lah, bangsa ibadat badaniyah ke semayang puasa ni, atau bangsa reta ke sedekah wakaf tadi kan, atau lain-lain lagi. Tu al-musannif dah ajak kita dah. Dia pun karang kitab ni pun tak ada lah. Kok ada siapa kata dia ni nak royalty banyak-banyak ke juta-juta, tak ada. Dia tak pandang hak tu. Hak nu akhirat nu besar lagi. Nak pandang duit daripada orang tu, duit daripada orang ni, jangan pandang. Tak ada nak pandang apa. Duk pandang hati, lihat Allah saja. Baik, kita berhenti setakat tu dulu. Kita berhentilah sampai stesen dah. Saat lagi sambung pula, sejam lagi tak kena gaya. Wa ilhaman lis-sawabi ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Kita cuti ya no, Haji Razak no. Tak ada kan? InsyaAllah lepas raya ni kita sambung. Nanti kita akan bagi tahu lah insyaAllah bila kita sambung balik tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna futuhal arifin bihikmatik wanshur alayna rahmatak wa dhakirna ma nasina ya dhal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.